Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi lagi disayangi semua dan rakan sejawat saya Dr. Suras. Terima kasih. Baik, sebelum saya menjawab kepada persoalan Cik Ziana tadi iaitu berkaitan dengan maksud ataupun definisi dan pendidikan maya dan juga trend pendidikan maya dalam konteks kita di Malaysia. Jadi sebelum itu saya ingin berkongsi susah nak dapat ni, sukar nak dapat ni, mahal sebab yang mana mengikuti sewaktu saya memberi taklimat ataupun ceramah penerangan tentang berkaitan dengan pendidikan maya ini kena bayar pun iaitu di peringkat International Conference pendidikan awal kanak-kanak pada tahun Disember 2020 baru ni. Jadi kita saksikan video ringkasan sedotan video yang berkaitan dengan PDP maya secara broadcasting dan webcasting iaitu norma baru pedagogi guru-guru pendidikan awal kanak khususnya guru prasekolah. Baik, kita saksikan. Saksikan kelas di rumah mulai 6 April. Ulang kaji sesi pertama 9 pagi dan sesi kedua 1 tengah hari. Kata terbuka A hingga J dengan menggunakan kaedah Express I. Seronok tahu ada nyanyian dan juga gerakan. Jual bahasa, jual bahasa, jual bahasa, jual seronoknya. Adik, oleh kerana adik-adik rajin membantu ibu di dapur, jom kita belajar suku kata terbuka. Baiklah, pada kali ini saya akan berkongsi bersama tuan-tuan dan perempuan iaitu di mana PDP maya secara broadcast dan webcast. Norma baru pedagogi guru prasekolah. Di mana ini akan saya kongsikan bersama tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita lihat wabak COVID-19 yang telah melanda negara awal tahun 2020 secara tidak langsung telah mengubah landscape sistem pendidikan negara. Jadi isu pandemik ini merupakan satu titik perubahan, satu titik besarnya yang memberi satu paradigma baru dalam pembelajaran maya, khususnya dalam bidang broadcast dan webcast. Jadi, di sini saya ingin menyentuh juga rancangan TV pendidikan memberi impak norma baru dalam budaya dan prosedur kerja guru prasekolah, khususnya dalam penerbitan rancangan-rancangan pembentuk pendidikan. Baik, kita lihat. Di mana dalam pernyataan masalah yang dibuat dalam kajian ini iaitu guru prasekolah terpaksa melaksanakan PDP secara maya. Oleh itu mereka memerlukan kemahiran dalam menyediakan kandungan PDP mengikut standard broadcast atau webcast. Jadi tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan norma kerja guru untuk dijadikan penanda aras kepada pembangunan penerbitan rancangan TV pendidikan pada masa akan datang. Selain itu, tujuan kajian ini juga untuk dijadikan rujukan ilmiah dan penambahbaikan kepada norma baru pedagogi guru prasekolah dalam bidang broadcast atau webcast. Jadi, metod yang digunakan iaitu di mana reka bentuk kajian lebih pada pendekatan kualitatif dan dilaksanakan secara kajian case, di mana peserta kajian 6 guru prasekolah dipilih dan fasa-fasa kajian dalam tempoh sepanjang guru ini terlibat dalam penerbitan rancangan TV pendidikan, iaitu fasa pertama tinjauan awal maklumat asas yang diadakan secara dalam talian. Yang kedua, taklimat program TV pendidikan secara dalam talian. Yang ketiga, fasa pembangunan skrip, validasi skrip dan rakaman. Dan fasa keempat, kepada pemerhatian dan temubual. Baik, jadi saya terus ringkaskan di mana jika kita lihat dari rumusan kajian tersebut didapati guru sukar memilih tajuk rancangan pengajaran yang perlu diperlukan kerana mereka tidak menyediakan matriks atau tidak menyediakan satu penjadualan khas
di mana tajuk yang mudah, sukar, aras atau aras yang sederhana. Yang kedua, dilihat guru juga tidak memiliki kemahiran untuk membangunkan skrip. Untuk mana-mana rancangan pendidikan, haruslah perlunya ada skrip. Skrip menjadi keutamaan atau sumber rujukan sebelum menerbitkan mana-mana rancangan yang akan dimuat naik dalam berbentuk rancangan TV ataupun di mana-mana untuk disiarkan melalui YouTube, media sosial lain sama ada Instagram, Facebook dan sebagainya. Di sini juga kalau dilihat isu yang ketiga, guru menghadapi masalah menyediakan slide grafik. Khususnya mereka tidak dapat mengenal pasti hak cipta. Kerisauan, kekhawatiran yang timbul iaitu apabila disiarkan bahan-bahan rancangan mereka, maka masalah grafik yang diambil daripada mana-mana internet, jadi ini akan menimbulkan isu hak cipta yang boleh dikenakan saman. Jadi perkara ini amat perlu dititikberatkan. Iaitu guru perlu ada garis panduan untuk mengambil mana-mana grafik yang ada di pasaran terbuka di atas talian iaitu internet. Yang seterusnya iaitu dari segi penggunaan animasi. Kesukaran mereka untuk memilih animasi yang sesuai ataupun untuk mereka bentuk animasi. Dan selain itu mereka juga suka untuk mendapatkan stok iaitu image, sama ada image kebun ataupun video yang berkaitan dengan perancangan yang lain. Yang keempat, guru kurang keyakinan sebagai penyampai atau talent, yang mana di sini apabila mereka berhadapan dengan kamera, sama ada kamera dalam studio untuk TV ataupun kamera sendiri, jadi di sini mereka kurang keyakinan dan mereka terpaksa retake beberapa kali untuk mendapatkan satu yang sesuai untuk disiarkan kelab. Jadi di sini kemahiran talent sebagai talent itu amat dititikberatkan. Yang kelima, penggunaan bahasa yang terlalu standard untuk murid prasekolah. Kadang-kadang mereka melihat apabila perlu disiarkan di mana-mana platform, mereka merasakan bahasa itu saja, tapi tidak. Jadi di sini cadangan untuk meningkatkan kemahiran norma baru kerja guru prasekolah dalam pendidikan maya ini. Yang pertama, mempertingkatkan kemahiran membina skrip mengikut standard broadcasting atau webcasting. Yang keduanya, mempertingkatkan kemahiran menyediakan ataupun mereka bentuk slide grafik mengikut standard broadcast atau webcast. Yang ketiganya, mempertingkatkan kemahiran dan teknik sebagai penyampai atau talent yang baik. Di sini mereka perlu berguru ataupun merujuk mana-mana tips yang ada di internet. Jadi cadangan proses kerja guru dalam penerbitan broadcasting atau webcasting ini ada 3 proses, yang mana kalau dilihat di sini pada proses pertama mengambil tempoh masa 5 hari sahaja, iaitu memilih tajuk atau subtajuk berdasarkan rancangan pengajaran kita, membangunkan skrip, menyediakan slide grafik. Dan proses kedua kalau dilihat di sini iaitu dia semasa rakaman, dianggarkan satu rancangan itu mengambil masa 45 minit, maksimum 40 minit, kerana 15 minit dianggarkan 15 minit untuk rancangan bagi pendidikan awal kanak-kanak. Iaitu mereka kena fokus pada persediaan sebagai penyampai, perlu berpandukan skrip, menyediakan proses, kalau perlu ada proses, dan persediaan teknikal, kamera penggambaran, sama ada secara sendiri ataupun dalam studio. Dan yang ketiganya agak berat juga, iaitu mengambil masa tempoh 1 hingga 3 jam bagi satu rancangan, iaitu aspek post production, iaitu syutingan. Syutingan amat penting. Dan keduanya ialah untuk muat naik atau menyiarkan di mana platform yang sesuai. Baik, sebelum saya mengakhiri, jadi saya ingin berkongsi beberapa sedutan yang di mana guru-guru prasekolah telah membuat beberapa rancangan pendidikan prasekolah berdasarkan daripada proses kerja dan dicadangkan daripada kajian. Kita saksikan. Mari kita bersama jaga anak generasi.
Syah dan kakak-kakak Bunga. Jom adik-adik. Hai adik-adik, bertemu lagi dalam rancangan Bahasaku Manjaku. Bersama-sama dengan Kak Yuli, ialah Kak Yaya, Kak Yuna dan Kak Yani. Jom kita belajar bersama. Hai adik-adik. Jom kita nyanyi sama Pak Wah lagu sarapan pagi. Pagi ini kita boleh sarapan dengan guru, kawan-kawan dan ibu bapa. Jom. Sarapan pagi enak sekali. Minum susu dan makan roti. Lepas sarapan sehat lagi. Mudah belajar senang hati. Baik, itulah tadi sebutkan beberapa rancangan yang disediakan oleh guru prasekolah. Jadi saya percaya norma kerja baru mampu mengubah lanskap kerja guru prasekolah, khususnya dalam bidang produksi pendidikan yang akan menjadi lebih kreatif dan inovatif. Sekian, terima kasih. Baik. Itulah tadi sedikit serutan berkaitan dengan iaitu di mana rentetan daripada research yang saya buat, iaitu kita melihat bahawa sudah ada satu hala tuju di mana aplikasi pendidikan maya ini khususnya di kalangan guru-guru prasekolah khususnya. Baik, kita pergi pada slide yang pertama kita lihat, iaitu dalam kita nak transformasi ke arah pendidikan digital ini kepada seluruh guru prasekolah, juga kepada murid-murid, khususnya murid anak di taska maupun prasekolah, iaitu kita lihat maksud apa itu pendidikan maya. Baik. Definisi dalam pendidikan maya ini adalah merupakan satu alternatif untuk menggantikan PDP secara konvensional. Iaitu di sinilah kita melihat bahawa elemen pendidikan digital sudah masuk dalam sistem pendidikan untuk menggantikan segala metod yang secara konvensional selama ini. Jadi ia merupakan satu bentuk pendidikan masa depan yang memaksimumkan, mengoptimumkan penggunaan TMK, teknologi, maklumat dan komunikasi dalam proses PDP. Jadi ini merupakan satu ajakan paradigma baru. Seperti yang saya katakan dalam research yang kita lihat dalam video sebentar tadi, iaitu merupakan satu norma baru pedagogi guru prasekolah dalam menyiapkan diri mereka dan juga menyiapkan murid menghadapi cabaran revolusi industri 4.0, juga untuk menjadi generasi digital. Itu untuk persoalan yang pertama. Manakala yang kedua, kita lihat trend. Okey. Jadi kalau melihat pada trend dalam konteks Malaysia, kita lihat, saya mengambil daripada era awal tahun 2010 sehingga 2020. Kita lihat slide ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat grafik di slide ini. Yang mana kalau kita lihat era awal tahun 20, kita ni disebukkan, kita disediakan pun dengan learning management system. Ada website, ada web base. Kalau saya lihat di perpaduan, Jabatan Perpaduan dikemas sendiri. Mempunyai smart board yang mana mereka pun ada web base mereka sendiri di sana untuk bahan-bahan berbentuk digital, dimuat naik, dimuat turun, untuk dilihatkan secara online dan sebagainya. Baik. Kemudian dalam sistem pendidikan kita ni juga, iaitu ada EduAct TV. Kita dah mula beralih arah kepada pendidikan, iaitu menyediakan TV berbentuk digital ketika itu. Dan yang paling hangat iaitu ketika projek One Base Standard, iaitu Frog VLE. Jadi di sini anak-anak murid kita, pelajar kita telah didedahkan dengan pendidikan maya. Dan ini paling hebat, trend yang meletup, iaitu apabila tercetusnya
COVID-19 yang merupakan satu pandemik global yang disebut oleh Ziana tadi, iaitu telah memberi satu norma baru dalam PDPR, guru khususnya bagi guru pendidikan awal kanak-kanak. Di sinilah kita lihat munculnya pertama Google Classroom. Kedua, TV pendidikan memang cukup hangat. Berebut rasanya. Cikgu Kemas lepas ni boleh masuk TV Okey, yang ketiganya dalam seluruh media sosial, Instagram, Facebook dan juga WhatsApp. Jadi inilah trend yang melihat bahawa pendidikan maya tu dah mula ada, tapi saya ambil 2010 lah. Baik, saya rasa itu saja untuk menjawab persoalan daripada Cik Ziana. Okey. Terima kasih Dr. Azman. So, nampaknya berdasarkan trend tadi, Doktor, kita boleh nampak teknologi ni sebenarnya merupakan penyumbang utama kepada perubahan landscape pendidikan. Seperti video dalam pelbagai bentuk atau format, seperti broadcast television, streaming video, kini telah memberi nilai tambah kepada proses PDP serta meningkatkan kualiti pembelajaran kanak-kanak seawal usia. So, Dr. Suraj, boleh tak Doktor terangkan apakah itu webcasting dan broadcasting? Terima kasih, Ziana. Okey. Perkataan webcasting dengan broadcasting ni, dia casting lah. Mana kata dia penyiaran, masih penyiaran. Okey, bila kata webcasting ni, dia menggunakan web. Iaitu dia menggunakan secara atas talian. Dia perlukan internet dan kena ada gadget-gadget tertentu untuk mendapatkan feed daripada siaran tempat yang disiarkan. Itu webcasting. Iaitu menggunakan, basically dia kena ada internet. Bila webcasting, kena ada internet, ada peranti dan sebagainya untuk melihat apakah yang kita dapat. Iaitu kerana sekarang ni boleh diakses melalui telefon smartphone, komputer, tab dan sebagainya. Banyak cara lah. Tetapi, bila kita kata broadcasting, itu adalah satu yang lebih besar. Iaitu menggunakan stesen penyiaran. Broadcasting ni, stesen penyiaran. Iaitu seperti RTN, Media Prima, Astro. Ini semua broadcasting. Okey. Apakah masalah dalam webcasting? Webcasting kita lihat di Malaysia lah. Webcasting ni ada problem. Budak-budak sekarang kita selalu baca di surat khabar kan. Surat khabar kita kata budak tak dapat akses lain tu lain macam-macam. Masalahnya ialah line internet dia. Dan dia punya peranti dia. Dia tak ada telefon mudah alih lah. Parents bising kan. Tak dapat nak akses kerana telefon tak ada, laptop tak ada, tab tak ada, macam-macam. Jadi di sini webcasting ni problemnya ialah talian satu, nombor dua, dia punya access method lah, dua tu. Itu masalah dalam webcasting kita menggunakan. Dan Malaysia, saya tak berani nak sebut kita dah sampai ke tahap yang optimum untuk pembelajaran melalui talian ni kerana bukan semua kawasan di Semenanjung dan Sabah Sarawak ni telah mempunyai coverage internet yang cukup untuk mendownload dan upload dan sebagainya. Internet ada tapi kadang-kadang setakat boleh main WhatsApp je. Nak tengok video, nak download video 1 jam. Budak tu give up. Cikgu nak hantar homework tak boleh. Cikgu bercakap, dia dengar cikgu bergerak-gerak-gerak, satu apa tak dengar. Dia tengok je cikgu tu bergerak tapi tak dengar. Ini semua problem dalam webcasting. Tetapi di Malaysia, broadcasting ada kelebihannya. Melalui sistem pendigitalan nasional, kita telah mempunyai hampir 98% tanah di Malaysia ni telah dilingkungi dengan sistem broadcasting, iaitu boleh mendapat akses TV. Sebab tu kita ada TV pendidikan yang diusahakan oleh Kementerian Pendidikan. Satu langkah yang sangat bagus.
di mana boleh dikatakan kalau terdapat tu kata hutan, dalam hutan yang tak ada orang duduk, atau di pulau-pulau yang tak ada orang duduk, mungkin tak ada stesen TV lah, tak ada siaran TV lah. Tapi basically other place semua ada broadcasting. So there's no issue about it. Broadcasting ingat tapi broadcasting ni besar tau. Dia kena ada channel, dia ada kena stesen TV. Saya sebut 3 yang besar lah. RTM, TV Media Prima dan Astro. These are the biggest 3 in Malaysia lah. Okay. Dan broadcasting juga boleh melalui radio. Dan kelebihan broadcasting ialah apa yang di broadcast tu boleh diambil dan boleh di webcast. Mana katanya parking di macam Dr. Kamarul tadi sebut mengenai EduWeb TV. Rancangan yang disiarkan di TV pendidikan boleh diletakkan di EduWeb TV dan boleh ditonton kemudian melalui webcasting. Itu dia. Broadcastingnya TV, webcastingnya EduWeb TV. So web TV lah. Jadi dia backup. Dia kata complement each other. Yang mana siaran dulu dan kemudian ini. Budak tak dapat tengok, budak terlepas tengok. Dia boleh tengok kemudian. Dia boleh download dan tengok. Tapi adalah dia punya tekangan dia itu line internet. Itulah dia webcasting dan broadcasting. Okay, Ziana, terima kasih. Okey, nampaknya doktor, pengetahuan asas webcasting dan broadcasting ni perlu juga didedahkan kepada pendidik walaupun di peringkat pendidikan awal kanak-kanak. In fact, saya pun baru mendapat ilmu lah berkaitan dengan webcasting dan broadcasting ni. Rupa-rupanya broadcasting ni dia lebih besar dan boleh juga diakses melalui radio dan bukan semata-mata televisyen. So, namun begitu doktor, apakah bentuk atau format rancangan webcasting dan broadcasting yang sesuai untuk pendidikan awal kanak-kanak? Sebab kalau boleh doktor kongsikan supaya pendidik, terutamanya pendidik di tadika dan taska kemas, tidak merasakan pengetahuan berkaitan dengan broadcasting ataupun webcasting ni bukan hanya terhad untuk pendidik peringkat sekolah menengah dan sekolah rendah sahaja. Apa pandangan doktor? Ya, terima kasih Ziana. Sebenarnya penghasilan rancangan video ni lah, tak kisahlah nak siarkan melalui radio, dalam media TV ke ataupun webcasting ke, broadcasting ke webcasting, kita panggil dia penghasilan rancangan TV pendidikan, video lah. Dia kena 2 elemen penting. Mesti ada SME, subject matter expert seperti Dr. Kamarul yang memang dia punya bidang ialah prasekolah. Dia tahu macam mana tackle budak, dia tahu apa yang perlu diajar kepada budak. Budak 5 tahun, 6 tahun tu kalau suruh budak pensyarah universiti yang mengajar budak-budak besar ni, dia mungkin tak tahu. Tapi dia ada kena spesialis dalam bidang prasekolah. Duduk bersama seorang yang dipanggil ID atau penerbit. Penerbit dia akan dengar cakap, saya penerbit. Dr. Kamarul, SME. So kami duduk bersama, kami rancang dan kami hasilkan rancangan. Saya bergantung penuh pada skrip yang dihasilkan oleh panel ataupun tim Dr. Kamarul. Dr. Kamarul akan buat satu rancangan, satu skrip yang cantik. Dia tahu warna apa yang perlu diguna, baju ataupun karakter yang perlu keluar, karakter-karakter yang menarik, ataupun seperti saya ambil contohlah Upin dan Ipin yang menjadi ikon kepada budak-budak kecil ni. Sebut dia Upin Ipin, dia orang dah minat dah. Kalau di luar negara, Sesame Street sampai hari ni, saya dari sekolah dulu sampai hari ni Sesame Street hidup lagi. So this kind of characters, Tom and Jerry, budak duduk depan TV jam, dia tak fikir makan dah kalau tengok Tom and Jerry lah, Donald Duck, Mickey Mouse. Ini luar negara lah. Kalau Malaysia, Upin Ipin lah contoh. So memerlukan SME. Di sana pun ada SME. Saya pernah attach dengan Sesame Street. Dia ada dia punya SME yang tugasnya memikirkan. Dia orang ni pakar dalam bermain dengan fikiran budak-budak kecil ni. Dia tahu budak kecil ni kan macam mana nak hook dia. Macam mana pegang dia letak depan TV tu. Bukan sedang. Orang tu lain. Tapi budak-budak ni sekejap dia hilang. 5 minit lost concentration. So you have to hook them letak depan TV. Ini memerlukan orang macam Dr. Kamarul yang mereka ni bidang mereka itulah dia. So mereka menghasilkan skrip,
Kami sebagai penerbit, saya ada tim saya sendiri, saya akan menerbitkan rancangan itu mengikut skrip yang telah dihasilkan. Dan of course lah, saya kena pastikan bahawa penerbitan tu menepati keperluan lah seperti lighting, audio, video, semuanya mesti perfect. So kalau tengok Ziana, tengoklah macam mana. Di sini dua pihak yang sangat penting terlibat, iaitu SME dan ID. Bila saya kata ID itu instructional designer, termasuk penerbit lah di sana. So, okey Zana, that dua penting itu penting. Dua perkara itu sangat penting dalam penghasilan rancangan TV pendidikan khususnya untuk kanak-kanak prasekolah. Thank you. Okey, nampaknya it's a teamwork lah doktor kan. Kita tak boleh macam bekerja sendirian. So pendidik, rasanya pendidik tadika dan pendidik Transkar Kemas ada potensi untuk menjadi SME untuk menghasilkan bahan ataupun rancangan webcasting dan broadcasting. So kami di TV Pendidikan banyak menghasilkan rancangan-rancangan begitu dengan pertolongan guru-guru prasekolah. Dr. Kamarul kan? Mereka datang ke BSTP, duduk bersama di sini bersama Dr. Kamarul menghasilkan skrip, dan saya dengan tim saya, iaitu saya ada seorang studio director bernama Encik Syarul dan Encik Izwan. Kami akan tengok skrip tu, barulah kami hasilkan rancangan itu. Okey. Okay, we are looking forward to collaborate lah untuk menghasilkan bahan dalam TV pendidikan KPM. Okay, Dr. Azman. Dalam situasi semasa negara kita berdepan dengan penularan wabak COVID-19 ni, saya percaya pendidik bukan saja di Kemas tapi di KPM juga pada awalnya mungkin mengalami kesukaran mengadaptasi perubahan ke arah pendidikan maya. Berdasarkan pengalaman dan peramatan Dr. Azman, apakah isu dan cabaran dalam melaksanakan pendidikan maya ini? Okey, terima kasih Ziana. Ini bukan berdasar pengalaman, tapi saya akan berkongsi. Ini berdasarkan kajian yang dilakukan oleh satu kumpulan. Kita lihat pada satu slide ni yang menunjukkan bahawa kajian impak yang dilakukan melihat hala tuju pendidikan digital negara. Baru lagi pun dibuat di 2019. Antara isu dan cabaran yang disebutkan tadi oleh Dr. Suras, yang mengatakan capaian internet itu adalah masalah utama. Kalau dalam kata istilah teknologi, kita bila menyebut tentang upstream, dia ada upstream, midstream dan downstream. Untuk upstream iaitu berkaitan dengan internet ini yang kita katakan tadi, iaitu itulah paling punca masalah utama kita. Yang keduanya ialah device, peralatan ICT iaitu juga antara sebenarnya bukan murah. Bukan murah. Untuk penyediaan smartphone, laptop, tablet, kemudiannya liputan Wi-Fi. Yang sebab tu kalau kita lihat Kementerian Luar Bandar di bawah Siti Ziana juga, iaitu membuat kampung tanpa wire, kampung Wi-Fi ada kan. Yang benar untuk penggunaan komuniti tadi. Kemudian antara isu dan cabaran lain adalah mengintegrasikan teknologi itu dalam PDP itu sendiri, iaitu objektif pendidikan digital yang dibawa dalam sistem pendidikan. Dan seterusnya adalah kita menghadapi juga cabaran untuk meningkatkan kemahiran guru khususnya dalam pendidikan digital. Bukan senang guru-guru nak belajar, nak menguasai kemahiran untuk editing, walaupun simple editing yang menggunakan pelbagai apps ataupun software yang berada di luar. Contohnya di smartphone sendiri boleh dapat apps, boleh edit ni. Saya pun paling suka guna UCAD. UCAD sebenarnya simple editing lah. Dah ambil rekod-rekod, ambil gambar pergun ke maujud, kita boleh edit sendiri. Jadi itu meningkatkan kemahiran guru dari segi pendidikan digital. Sebab dia nak menggunakan kemahiran itu dalam menghasilkan rancangan bagi tujuan pendidikan maya tadi. Dan seterusnya adalah bahan sumber pendidikan digital untuk PDP. Di sini kita lihat bahawa kesukaran mereka mendapatkan bahan sumber.
khususnya jika mereka tidak mahir animation. Saya bagi contoh simple, animation mereka nak ambil di internet. Jadi itu kadang-kadang terhad bagi mereka dan mungkin kurang sesuai dan mereka terpaksa bangun sendiri. Atau keduanya mereka boleh ambil tetapi menghadapi kekangan masalah berkaitan dengan isu hak cipta. Baik, itu antara yang boleh saya kongsikan. Okey, kembali pada Ziana. Okey doktor, nampaknya tak dinafikan cabaran-cabaran yang dinyatakan tadi. Pendidik di Tadika dan Taska Kemas juga berhadapan dengan perkara tersebut sebenarnya doktor. Namun apa jua cabaran, kelestarian pendidikan kita perlu diteruskan demi kemajuan kanak-kanak. Oleh itu doktor, boleh doktor berkongsi bagaimana pendidikan maya ni boleh dilaksanakan dengan lebih efisien. Saya percaya ramai pendidik ingin mendapatkan tips ini daripada doktor. Saya atau Dr. Suras? Dr. Azman. Okey. Baik, untuk memastikan PDP Maya itu lebih efisien, saya nak sentuh tentang 3 perkara utama, 3 elemen utama. Okey. Antaranya, kita lihat, perlunya dalam untuk memastikan pelaksanaan PDP Maya ini berjalan dengan optimum, maksimum dan memberi high impact kepada murid, iaitu 3 perkara itu saya sebutkan tadi, iaitu guru, kandungan, konten dan juga teknologi. Itu kerangka asas yang kita perlu pegang, iaitu guru, kandungan dan teknologi, kerana nak memastikan kemajuan murid ini. Oleh itu, untuk efisien ialah kita dah cerita tentang teknologi, kita dah cerita tentang nanti kemahiran guru. Guru kena perlu ada kemahiran dalam pendidikan digital ini. Yang paling utama asasnya ialah kandungan maya. Iaitu dipanggil visual content. Visual content. Dia kena pastikan konten dia betul-betul mantap. Jadi nak mantap konten ni, skrip kena bagus. Oh, betul. Skrip kena mantap. Skrip kena kreatif, skrip kena inovatif. Nanti kita lihat dalam segmen selanjutnya, nanti kita akan belajar tentang penulisan skrip. Okey, kembali pada Ziana. Okey, Dr. Azman, terima kasih di atas tips itu. So, kita akan apply tips tersebut untuk sesi yang seterusnya. Dr. Suras, kita dah dengar tips yang dikongsikan oleh Dr. Azman tadi dalam melaksanakan pendidikan maya yang efisien. Bagaimana pula dalam konteks webcasting dan broadcasting? Apakah kriteria dalam menghasilkan webcasting dan broadcasting yang berkualiti? What is the do and the don'ts, doktor? Okey, seperti yang saya sebut tadi, bila sampai ke penerbitan, sama ada dia webcasting atau broadcasting, kami akan siapkan rancangan dulu. Kami akan siapkan rancangan, itu di studio kami rakaman akan dibuat dan editing akan dibuat. Dari segi penerbitannya, dari sama ada webcasting atau broadcasting di BSDP, International Broadcasting Standard sentiasa dijaga, iaitu dari segi videonya, dari segi audionya, lightingnya, semuanya kami ikut betul-betul standard yang perlu ada. Itu dari segi teknikal. No problem lah. Okey, biarpun dia webcasting ataupun dia broadcasting, sebab kami ada dua-dua, kami memang ikut standard dia. Okey, dari segi soalan bahagian kedua soalan Ziana tadi, iaitu bagaimana nak dapatkan the do and the don'ts. The do and the don'ts di sini ialah yang penting. The do, Dr. Kamarul sudah beritahu, iaitu the script got to be strong. Concentrate on the script. Kalau saya bagi analogi lah, saya disuruh saya diberi sebatang kapak. Sebatang kapak? Sebilah kapak. Untuk menebang sebatang pokok. Saya akan menggunakan hampir 5 atau 6 jam untuk mengasah kapak itu. Bila saya potong, habis senang. Jadi, persediaan. Persediaan inilah yang dikatakan skrip
Dalam persediaan ni, kita ada dalam penerbitan ni kita ada pre-production, production dan post-production. Jadi tempat yang perlu mendapat perhatian yang paling banyak ialah pre-production. Kalau pre-production itu scripting, treatment, semuanya cantik, bila masuk penggambaran 1 jam siap. Complete. Dah siap tu, masuk post-production iaitu editing dan sebagainya, keluar. Jadi janganlah masuk ke studio selagi skrip tak lengkap. Selagi your insert, your characters semua tak ready. Don't go into the studio. Ini tugas siapa? Penerbit. Ya, tugas saya lah. Tapi saya perlukan pertolongan SME. SME yang bantu saya menyediakan semua. Tanpa mereka, saya pun jam. So the first do is prepare everything. Pre-production. Prepare. And the don't is, don't go into the studio if you're not ready. Pengarah studio tak akan bagi you masuk. Semua tak ready. Next is, buat penggambaran and follow up with post-production. Dan kemudian, yang penting, buat tayang kaji. Buat preview. Panggil semua panel-panel yang ni, tengok betul tak apa yang kita dah hasilkan ni. Sebab kadang-kadang, content can be wrong. Dan kita tak mau siarkan sesuatu yang tak betul. Nama kita rosak. Adakan tayang kaji. Please do tayang kaji. Dapatkan dapatan. Kalau ada pembetulan rancangan kita, betulkan rancangan itu, edit balik. Dan kemudian barulah hantar ke penyiaran. Okay? That's all. Saya nak tambah sikit, Dr. Surat. Ya, Boleh nak tambah satu? Come. Kalau kita lihat tadi, broadcasting lebih kepada untuk penyiaran rancangan TV. Tetapi tips yang diberi oleh Dr. Suras tadi, iaitu boleh digunakan oleh guru-guru sebagai penulis skrip sewaktu hendak menghasilkan rancangan-rancangan atas kalian ni melalui PDPR. Untuk PDPR mereka. Sama ada durasi 1 minit, 2 minit, 3 minit, skrip pun ada. Storyboard pun ada. Kena ada. Dan seperti yang dikata tadi, dedus, pastikan skrip tu buat. Jangan pergi terus dia nak rakam. Pergi hari ni nak berjalan. Nanti dalam segmen saya ada menentukan apa segmen-segmen sesuatu yang perlu ada suatu menulis skrip untuk rancangan berbentuk pendidikan. Okey? Okey, Zana, satu lagi nak tambah Presenter. Saya bukan kiasu sangatlah. Ini kita deal dengan budak kecil. Karakter kita atau penyampai kita mesti ada daya penarik budak-budak ni. Kalau budak tengok presenter dia lah boring habislah rancangan. Jadi the karakter ataupun the penyampai, kadang-kadang kita boleh gunakan karakter kanak-kanak untuk mengajar kanak-kanak. Cuba tengok Sesame Street. Dia gunakan budak-budak banyak. Dan dia juga gunakan karakter-karakter binatang seperti all the patong, puppet, Big Bird masih ada lagi. Kalau dia nak ingat lagi, dia nak tengok Sesame Street tu. Big Bird tu ada lagi. Dengan dia punya pakaiannya, padahal kostum dia. So, inilah dia karakter yang menarik sesuatu rancangan tu. Bagi contoh macam itulah. Tom and Jerry. Sampai hari ni budak-budak minat. Kalau kita gunakan Tom and Jerry untuk mengajar, memang jadi. Budak akan belajar sebab dia minat benda tu. Daripada seorang cikgu berdiri di depan kamera dan mengajar budak, bukan dah jadi, kadang-kadang boleh. Tapi kita kena, karakter kena hidup. Mesti boleh menarik perhatian murid dan juga dia ada keupayaan untuk hook budak. Untuk budak tu dia dah tunggu cikgu ni lagi. Dia tunggu cikgu ni. Dia sebut nama cikgu tu dia nak letak. Atau sebut nama karakter, ikon. Kalau boleh cikgu kemas adalah please create one icon. Ikon yang budak-budak sentiasa tunggu ikon ni. Contoh ikon ni lah Upin Ipin, Big Bird. All this sebut nama-nama yang saya sebut lah. Ini contoh je. Kita create satu lagi ikon yang kanak-kanak punya supaya dia jadi Siri. Jadi ikon ni akan okey adik-adik, kita tunggu lepas ni di Siri berikutnya macam tu. Itu cara kita create, kita hook budak. Okey, thank you. Okey, Doktor. Kalau nak bercerita berkaitan dengan ikon ni, kalau dekat kemas, kita ada 3 karakter kanak-kanak yang dikenali sebagai ceria, cerdas dan cerdik.
dan mungkin ini yang boleh dijadikan sebagai ikon kepada konten ataupun kandungan digital yang akan dihasilkan oleh cikgu-cikgu kemas. Okay, ingat ya cikgu-cikgu, hayati the do and the don'ts, sebab selepas ini tips-tips ini akan diguna pakai untuk sesi ataupun slot yang seterusnya. Doktor, kita boleh nampak sekarang ramai pendidik menggunakan platform social media untuk mengajar dan berkongsi ilmu dalam pendidikan maya. Sebagai contoh, saya juga salah seorang follower Cikgu Tube dan pelbagai akaun guru di YouTube dan juga TikTok. Banyak informasi sebenarnya yang saya perolehi melalui akaun-akaun YouTuber inilah. So saya percaya ramai juga sebenarnya cikgu ataupun pendidik tadika ataupun taska kemas telah berjinak-jinak dalam pendidikan maya sebagai content creator di YouTube maupun di TikTok atau dalam menghasilkan bahan bantu mengajar, lebih-lebih lagi semasa melaksanakan PDPR. So boleh Dr. Azman kongsikan tips untuk menjadi ikon ataupun superstar heroin dalam PDP Maya? Hebat soalan Ziana ni untuk saya kongsi dengan pemaju masyarakat kemas, guru-guru prasekolah tabika kemas khasnya. Baik, boleh saya simpulkan beginilah, kerana bagi peringkat awal katalah dah menyiapkan skrip akan saya kongsikan bagaimana untuk membuat skrip yang betul-betul rancangan pendidikan. Tidak seperti skrip yang untuk dokumenter di drama yang buat storyline mereka. Ada perbezaan sikit. Jadi saya akan kongsikan dalam segmen sebentar lagi. Tetapi kalau untuk menjadi ikon ataupun saya katakan super teacher, untuk menjadi super teacher, okey, yang pertama kita lihat. Okey, kita lihat yang pertama. Bahawa peka pada situasi ledakan IT. Banyak software baru, banyak apps baru, aplikasi yang mudah-mudah ada, kan. Kalau saudara Syahrul kami di pegawai di sini lah, memang ada tim saudara Izwan kita, dia memang ada tim yang tahu sahaja perkembangan IT semasa. Jadi sekurang-kurangnya kita sebagai penulis skrip atau nak membangunkan rancangan yang berdurasi 1 minit pun, walaupun lagu ringkas pun, nak dikeluarkan dalam bentuk rancangan yang nak diletak dalam media sosial, pastikan peka pada sesuatu ledakan IT. Yang keduanya, optimumkan penggunaan aplikasi itu atau software itu. Kalau dah biasa guna Filmora, guna, mudah untuk sampai pada post production. Boleh buat editing sendiri. Dan yang ketiganya, meningkatkan kemahiran penulisan skrip. Papan cerita, storyboard ni. Kena tingkatkan kemahiran ni. Kalau tak ada kemahiran, ini yang akan buat rancangan yang kena kecam dekat luar tu. Sebab dia buat tak ada skrip. Nak buat kuih bakul tapi tak ada skrip, campur tunggang langgang. Akhirnya jadi kuih tong lain. Bukan kuih bakul, kuih tong. Itu antaranya. Jadi tingkatkan kemahiran penulisan skrip. Yang keempatnya, tingkatkan kemahiran sebagai talent. Jika untuk menggunakan rancangan ini sebagai rancangan beliau sendiri. Tingkatkan sebagai talent. Biasakan diri dengan, hai adik-adik, kena biasakan dari depan kamera. Okey? Jadi itu, kalau untuk tips, ada 4 tips untuk menjadi super teacher in e-learning. Okey, terima kasih Ziana. Senario baru pendidikan global ni memerlukan pendidik untuk menguasai ICT dan mempunyai literasi berkaitan dengan teknologi komunikasi dan maklumat ini. So semoga apa yang dikongsikan hari ini dapat memberikan inspirasi dan semangat kepada pendidik tabika dan taska kemas dalam melahirkan modal insan yang unggul. So terima kasih Dr. Suraj, Dr. Azman di atas perkongsian ini tadi. So sesi kita berhenti di sini dan kita akan ke sesi seterusnya sebentar lagi.
Assalamualaikum. Jumpa lagi. Okey, saya harap peserta telah mendapat faedah atau manfaat daripada apa yang telah dikongsikan oleh panel kita tadi. Itulah sebenarnya Dr. Suraj, penerbit TV Pendidikan, tapi walaupun Dr. Suraj tak ada hari ini, Encik Syarul Azhar pun boleh membantu dari segi persoalan-soalan berkaitan dengan penerbitan. Encik Syarul pun bukan baru dalam bidang penerbitan, dah berkhidmat selama lebih kurang 17 tahun lah di BSTP. So nampaknya Doktor dan Encik Syarul, kita dapat banyak soalan-soalan daripada peserta dan harapnya kita boleh cover semua soalan. Dan kerana soalan-soalan ini dapat membantu peserta untuk berfikir di luar kotak ketika nak melaksanakan penyusunan skrip untuk slot yang kedua. So kita lihat soalan yang diajukan oleh peserta bengkel iaitu Aisyah Rahman. Yalah Cik Aisyah Rahman ni bersama dengan Cik Muhammad Amir Ashraf, suami isteri lah sebenarnya ni. So soalannya soalan saya adalah, adakah broadcasting yang dirancang berbentuk PDP satu hala sahaja? Adakah broadcasting yang dirancang berbentuk PDP satu hala sahaja? Boleh dan saya paskan kepada panel. Okey, boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Ziana dan saudara dan saudari yang bertanya ya. Okey, kalau kita tengok soalan ni, adakah broadcasting yang dirancang berbentuk PDP satu hala sahaja? Okey, setakat ini kalau saya panggil cikgu lah, kalau cikgu-cikgu melawat ke laman web Indweb TV, okey, memang kebanyakan rancangan kita berbentuk sehala. Okey, maknanya cikgu mengajar, cikgu tunjuk cara, cikgu menerangkan tentang konsep, menerangkan tentang isi pengajaran secara satu hala. Tetapi TV pendidikan ni kita ada panduan penggunaan dia. Dia mana saya tunjukkan. Kita ada panduan penggunaan rancangan TV pendidikan, di mana rancangan tadi tu kita boleh jadikan dia dua hala. Maksudnya, contoh saya tak berapa mahir tentang pecahan-pecahan subjek dalam pendidikan kemah ni. Cuma contohlah, andai kata cikgu mengajar teras bahasa. Mungkin dalam teras bahasa je cikgu dah kenal pasti tajuknya dan cikgu akan cari rancangan yang bersesuaian. Jadi cikgu tengok dulu, cikgu rancang cikgu punya pengajaran dan pengajaran tu. Dalam tu cikgu akan gunakan rancangan tu, sediakan latihannya, sediakan pengukuhannya untuk kita jadikan PDP tu dua hari. Dia ada teknik-teknik penggunaan rancangan. Kalau saya terangkan, 2 hari kita tak selesai. Mungkin kita boleh pergi pada lah nanti, insyaAllah. Okey, terima kasih. Terima kasih Encik Syarul. Semoga jawapan yang diberikan oleh Encik Syarul tadi boleh membantu Aisyah dan Amirul, untuk cikgu yang lain juga. Kita lihat soalan peserta yang kedua. Bagaimanakah pihak KPM, Indweb TV ini dapat meningkatkan keyakinan diri, soft skill, komunikasi kanak-kanak melalui pendidikan maya? Okey, baik. Untuk soalan kedua, terima kasih kepada saudari atau saudari yang bertanya. Baik, Indweb TV ni baru saja dilancarkan. Okey, baik. Dah ada satu soalan yang iaitu bukan mencabar tentang rancangan ini, tapi ini adalah hakikat sebenar. Bagaimana kita sebagai guru, sebagai pemaju masyarakat untuk memastikan rancangan dalam tu boleh meningkatkan
communication budak, soft skill budak, kadang-kadang diri ketika menonton rancangan-rancangan bercorak pendidikan maya, khususnya melalui saluran didik TV KPM ini. Baik, antaranya yang penting adalah konten, kandungan rancangan tersebut. Sebagai contoh, jika rancangan tersebut saya ambil tunjang bahasa untuk mengajar bahasa Melayu. Jadi walaupun dia pendekatan metodnya satu hala, tinggi pendidikan, tapi masih cikgu boleh mengajak anak-anak itu misalnya, okey anak-anak semua, baik bersama dengan Cikgu Ju, kita sebut atau kita eja perkataan ni, PA, itu dah ni. Yang keduanya, di mana konten juga boleh melibatkan, sebagai contoh bila sampai, nanti saya akan terangkan dalam segmen penyediaan skrip, iaitu bila sampai pada segmen pentadbiran, iaitu konten harusnya ada soalan-soalan bentuk divergent atau convergent. Convergent tu soalan berstruktur. Contohnya, okey adik-adik, jika hendak pergi ke sekolah, kalau tengok video tadi, Ali menaiki apa? A, bas. B, dia. Budak sebenarnya sendiri dia tahu. Bas. Dia sendiri. Ataupun soalan yang berbentuk divergent. Anak-anak, kalau dah tengok ulat gogok tadi, baik, berapa kaki ulat gogok? So soalan dia mencapah. Soalan yang budak tu rasa, berapa dia nak kena tanya mak, dia kena buka buku, kena tengok kat internet dan sebagainya. Jadi itu juga meningkatkan. Jadi saya dengan kata kunci dia, konten, iaitu kandungan maya itu yang hendak disampaikan haruslah kuat, haruslah ada skrip yang mantap. Jadi tercapailah apa yang standard prestasi yang hendak kita murid kuasai melalui rancangan yang kita akan terbitkan atau kita bangunkan nanti. Okey? Baik, Dr. Azman, kalau kita nampak yang ceramah ataupun taklimat knowledge sharing yang Dr. Azman melonggar tadi pun, kita nampak daripada teknologi konten, sebenarnya kandungan itu yang menyumbang lebih kurang 80% daripada keseluruhan bahan tersebut. So, kalau kita nak mencapai objektif, kita kena pastikan konten tersebut ataupun kandungan tersebut kena utuh untuk memastikan kanak-kanak mendapat keyakinan diri dan mencapai objektif pengajaran lah. So seterusnya Doktor, kita ke soalan yang seterusnya daripada Cikgu Azura ni, jauh kita terpelis. Mungkin Cikgu Azura boleh ajak kita lepas ni makan apa tu? Harum manis. So Harum manis. Paling baik sama ada webcasting atau broadcasting untuk prasekolah. Boleh Doktor dan Cik Syarul komen? Okey, terima kasih pada yang bertanya. Okey, sebenarnya webcasting dan broadcasting ni ada kelebihan masing-masing dan ada ketikanya saling melengkapi. Saling melengkapi. Okey, kalau kita tengok broadcast ni, dia boleh, kelebihan broadcast ialah dia boleh sampai ke daerah yang pedalaman boleh secara terrestrial. Okey, sebab tu kalau kita tengok sekarang ni, kenapa Kementerian Pendidikan membuka semula TV pendidikan secara terrestrial. Sebab ada kawasan-kawasan kita, terutamanya di kawasan pedalaman, kadang-kadang bukan pedalaman sangat pun, di pinggir bandar pun kadang-kadang ada masalah capaian internet bila kita gunakan webcast. Okey. Cuma broadcast ni dia bersiaran, kita tak boleh pilih lah apa dia siar, kita terima. Jadi webcast ni akan membantu broadcast, di mana kalau kita tengok sekarang, contoh kita ambil media-media arus perdana, dia ada webcast, dia ada broadcast, di mana dia ada video on demand. Dan selepas dia dah siarkan satu-satu rancangan tu pada satu masa dan satu tarikh yang tertentu, dia akan parking rancangan dia tu dekat web, dia punya web. Kita boleh tonton semula. Kalau macam kata kita terlepas, kita boleh tonton semula. Dan kelebihan webcast ialah kita boleh tonton beberapa kali, kita boleh ulang alik sampai kita faham. Jadi pemilihan broadcast dan webcast ni bergantung kepada situasi lokaliti kita di mana. Of course, kalau dalam kawasan bandar, dua-duanya baiklah. Dan kawasan luar bandar dan kawasan pedalaman, kita nampak webcast boleh membantu broadcast. Okay. Itu saya rasa dia lebih sebenarnya teknikal sebenarnya. Harap dapat membantu lah.
Okey, terima kasih Cik Syarul. Saya harap penjelasan daripada Cik Syarul tadi memang dah jelas berkaitan dengan webcast dan broadcast. Sebenarnya dia depends dengan situasi. Sebenarnya tak ada yang kata yang mana lebih baik, webcast ke. Sebenarnya tak ada. Dua-dua baik, cuma jadi kena situasi lah. Takkanlah kawan-kawan saya yang berada di kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak, mereka boleh menggunakan webcasting. So mereka menggunakan broadcasting lah. Macam tu. Ya. So terima kasih. So kita ke soalan seterusnya. Apakah jenis platform yang sesuai untuk menghasilkan skrip yang baik untuk kanak-kanak? Nampaknya Cikgu Fairuz kita ni tak sabar-sabar nak menulis skrip ya, Dr. Azman. Okey, kalau soalan ni kita jumpa di segmen dan slot yang satu lagi. Ini akan jawab untuk Fairuz. Cuma saya bagi dia punya kata kunci, dia tak ada platform penulis skrip itu sendiri. Dialah yang akan menentukan skrip itu baik atau tidak. Content Okey. creator. Okey. Sebenarnya penulis skrip itulah yang memainkan peranan penting sebenarnya. So, okey, kita ke soalan yang seterusnya. Cikgu Nurami Fatihah Ramli. Sejauh manakah keberkesanan pendidikan dalam pendidikan maya kepada kanak-kanak? Okey, bila kita sebut pendidikan maya, saya pun tadi ada menerangkan maksud pendidikan maya itu sendiri, definisi yang mana ia juga bermain dengan satu konsep visual, gambaran. Bila sebut visual ada yang kata tak lari daripada animasi. Jadi kata di sini sebenarnya kanak-kanak bila kita beri satu bentuk rancangan yang bercorak sebegitu, dah tentu akan menarik minat mereka. Kita bagi contoh di mana rancangan bercorak animasi seperti Upin Ipin, Bobo, yang mereka hook, mereka terus melekat depan TV kerana dia memberi impak yang besar kepada kanak. Kita pun dah belajar bagi pemaju masyarakat semua tahu tentang teori-teori kognitif, apa perkembangan awal kanak ni ketika zaman mereka umur antara 5 hingga 6 tahun. Banyak bermain dengan maya, imajinasi. Jadi mereka berminat, memang minat benda macam tu. Kita ambil contoh rancangan animasi Upin Ipin. Saya lihat ada seorang kanak-kanak tu, dia boleh nyanyi mata bakar panggil bomba. Mana tahu lagu ni? Dia kata dia tengok Upin Ipin, bomba. Okey, lepas tu saya terpandang, dia lihat dalam YouTube Upin Ipin, dia dah tahu, dia boleh hafal dialog Upin. Jadi betapa kesannya iaitu rancangan animasi tersebut. Jadi adalah baik iaitu pendidikan maya ni, walaupun kita dah mula bersekolah. Jadi jangan pinggirkan. Cikgu masih boleh berkarya melalui pendidikan maya ini walaupun durasi 1 minit, 2 minit dan sebagainya, iaitu memberikan satu rancangan kepada mereka melalui rancangan didik hidup ni kepada mereka. So pendidikan maya ni confirm 100% boleh hook anak-anak ni. Okey. Okey, terima kasih Dr. Azman. So seterusnya, soalan daripada Cikgu Hafizi. So, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Hafizi. Nak tanya bagaimanakah cara untuk menilai tahap keberkesanan menggunakan educational broadcast? Okey, terima kasih Cikgu Hafizi. Okey, macam mana kita nak menilai tahap keberkesanan menggunakan educational broadcast? Okey, seperti yang saya katakan tadi, rancangan yang kita pilih untuk kita gunakan dalam kita punya PDP, kita dah kenal pasti berkait dengan tajuk dan sebagainya. Dan sebenarnya, macam saya kata tadi lah, dia ada ni, panduan penggunaan. Dalam panduan penggunaan ni, kita akan sediakan rancangan pengajaran kita berpandukan pada rancangan yang kita pilih. Dan dalam tu kita dah tetapkan objektif kita, apa yang kita nak capai, dan kita dah sediakan sekali dengan dia punya penilaian. Maksudnya kita dah sediakan set-set soalan yang menjurus ke arah untuk mengesan sejauh mana murid kita ni dapat menerima kita punya objektif PDP tu menggunakan rancangan pendidikan kita tadi tu. Dia dah ada dah. Kita sebenarnya kita yang set benda tu.
Maknanya di hujung kita punya sesi PDP tu, kita ada sesi penilaian dengan soalan-soalan kuis, dengan soalan-soalan latihan yang kita bagi. Okey? Okey, terima kasih Encik Syarul. Maksudnya setiap konten tu kena ada pentaksiran lah, dan saya percaya benda ini akan dijelaskan dengan lebih lanjut oleh Dr. Azman dalam slot yang kedua. Ya. Okay, kita tengok ada lagi soalan-soalan daripada Okey. okey, kita Okey, ada tak apa. Tak apa Zainal, kita teruskan sebab mungkin yang ini saya mungkin boleh jawab. How teachers can align children assessment with virtual education in achieving education tools to industrial IR 4.0. Okey, Cikgu Azhar Buhari. Wah, that's a full English Very good your English. So, kalau nak sebut IR 4.0 dalam kajian dan impak pendidikan digital pun dah menyatakan bahawa kita sekarang ke arah menyediakan generasi digital. Jadi, untuk pendidikan maya ini adalah satu rentetan, satu usaha ke arah menyediakan generasi ke arah digital. Sebagai contoh, mereka menggunakan gadget atau device tertentu untuk mengakses segala rancangan-rancangan yang diterbitkan sama ada dekat KPM atau tuan-tuan dan perempuan sendiri, iaitu di mana mereka kena pergi slide kiri kanan tekan button icon. Itu dah memahirkan mereka dengan interface yang ada buat ketika ini. Sebab tu kita lihat kalau pendekatan yang menggunakan web base dia ikut dia punya interface sentiasa berubah, iaitu dia mengikut di mana trend keperluan semasa itu. Kalau dia tengok tak sesuai lah button di sebelah kanan, kena kanan bawah, dia kena kanan atas. Jadi itu antaranya. Jadi bila sebut IR 4.0, kita jangan pergi jauh. Kita tak perlu kita nak mendekatkan diri pada anak-anak itu pada generasi digital. Jadi memang jelas bahawa pendidikan maya ini merupakan satu jambatan saya katakan, iaitu untuk mendekatkan mereka dengan generasi digital dan seterusnya memudah untuk mereka bila ke peringkat rendah, menengah dan seterusnya ke pengajian tinggi. okey doktor. Saya percaya banyak lagi soalan-soalan. So ini kita nak soalan yang terakhir. Sebenarnya banyak soalan, nanti kita akan kumpulkan dan akan bagi kepada panel untuk komen-komen terhadap soalan tersebut lah. Tapi ini adalah soalan yang terakhir sebelum kita minta ataupun panel untuk sepatah dua kata. So ini ada soalannya, apakah penggunaan bahasa dan karakter digital memainkan peranan utama semasa menghasilkan broadcasting dan webcasting daripada Cikgu Farhani? Okey, tak apa. Terus. Okey, terima kasih Cikgu Farhani. Kalau kita tengok dekat sini tadi Dr. Azman dah sentuh dalam forum tadi pun Dr. Surah dah sentuh berkaitan dengan pembinaan karakter. Kan, pentingnya karakter tu untuk hook kita punya audience. Audience kita adalah berumur di antara 4, 5, 6 tahun yang memang dia punya tahap penumpuan dia tu antara 1 hingga 2 minit je. Bukan mudah nak bagi dia duduk diam. Saya rasa satu kejayaan besar kalau guru-guru kita boleh bagi murid ni duduk 5 minit tanpa bergerak ke mana-mana. Itu satu kejayaan besar. Belum ajar ABC lagi, suruh duduk diam je, itu satu kejayaan besar. Mana jadi penggunaan bahasa, pembinaan karakter memang sangat penting untuk kita nak tackle kita punya murid-murid yang seawal umur 4 tahun, 5 tahun. Sebab kalau kita tengok sekarang yang sangat-sangat popular di Malaysia, kita tengok Malaysia, Ejen Ali, Bobo Boy, Upin Ipin. Ini 4 orang yang sangat disebut-sebut. Bukan kata kita nak menjual nama mereka, tapi itu karakter lokal yang menjadi idola anak-anak kita sekarang ni. Maknanya penggunaan bahasa diorang pun betul-betul sekarang bukan kata budak pun, mak bapak pun betul-betul juga. Kan, maknanya penggunaan bahasa, pembinaan karakter sangat penting untuk hook anak-anak kita. Dan dekat situ untuk kita nak sampaikan nilai, nak sampaikan kita punya objektif penjarahan kat situ. Permulaan dia. Okey, doktor kalau nak tambah.
Saya tambah sikit dia mungkin dari sudut teori lah. Kalau mengikut daripada teori brain based learning ni, yang mana bila kita sebut tentang rangsangan, yang kita nak merangsang bahawa jadi rancangan yang perlu diterbitkan itu perlu merangsang murid. Antaranya ialah elemen bahasa dan juga karakter tadi. Karakter is very important. Kerana tu kami di sini sentiasa, saya sendiri yang menerbitkan rancangan-rancangan pendidikan awal kanak-kanak ni, memastikan adanya karakter. Kalau lihat tadi ada montaj yang saya tunjukkan selepas hasil perkajian yang saya lakukan, maka kita dah mula beralihara, iaitu tak ada dah lagi. Kita namakan rancangan tu pun macam Bahasaku Majuku. Untuk pendidikan Islam, Anakku Firdausi. Di mana karakter yang ada tu kakak-kakak bunga, iaitu daripada guru falsafah tadi. Jadi karakter tu yang akan membawa yang budak, dia merangsang budak. Karakter tu ada yang funny, ada yang jenis street, yang nak mengajar, ada yang dia nak lawak sikit. So itu. Dan keduanya ialah elemen bahasa tadi. Bahasa, ya kita tak nak ada pernah berlaku dari mana konten penyampai bila nak menyampaikan konten, bahasa yang digunakan terlalu standard. Dia harus tahu pada anak-anak yang sedemikian, pada peringkat umur ini, mereka nak bahasa itu santai, bahasa yang dekat dengan diri mereka. Sebab tu dia kata, kalau tengok Upin Ipin pun ada juga mana. Dia bahasa pasar tu, bahasa yang dekat dengan diri dia. Tidak terlalu standard. Jadi ini mudah untuk dia catch up rancangan tu dan dia lebih faham. Itu untuk animasi. Tapi untuk segmen dalam rancangan bercorak, fokus pendidikan ni nanti saya akan bagi tips bagaimana dalam slot yang sebentar ni. Okey. Baik, terima kasih Encik Syarul dan Doktor. So sebelum kita ke sesi seterusnya, saya sepatah dua kata lah daripada Doktor ataupun Encik Syarul. Okey. Boleh dua lepas saya Syarul. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih pada soalan dan peka dan prihatin pada penerangan yang diberikan secara ringkas tadi. Harap jelas dan membuka minda tuan-tuan dan puan terhadap hala tuju pendidikan maya dalam awal kanak-kanak. Dan khususnya ini memang satu norma baru bagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi pastikan tuan-tuan kalau boleh, kalau dalam kalau saya nak sentuh tentang teori pemikiran ni, jadilah teori pemikiran yang supreme, iaitu berfikir untuk sejagat. Ataupun paling tidak pun you creating lah tahap yang hebat, iaitu you boleh create something yang rancangan boleh memberi impak yang sangat besar, khususnya untuk membina mereka pada untuk generasi yang akan datang. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Azman. Saya tak tahu nak panjang-panjang, cuma saya kata ini adalah satu permulaan. Perjalanan kita masih panjang untuk kita bagi satu pendedahan pendidikan digital kepada anak-anak kita. Okey, pulang. Okey, terima kasih Encik Syarul dan Dr. Azman. Alhamdulillah begitulah sedikit sebanyak perkongsian ilmu yang kita dapat daripada pakar-pakar daripada bahagian sumber teknologi pendidikan KPM. So kepada peserta semua, saya mengharapkan apa yang disampaikan tadi memberi manfaat dan akan digunakan sebaiknya untuk sesi kita yang kedua. So sebelum kita ke sesi yang kedua, kita berehat selama 5 minit dan kita akan berjumpa lagi dalam masa 5 minit. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.